صلى على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini Ustaz akan teruskan lagi pembelajaran Tingkatan 5 KSSM dalam bidang Al-Quran. Pelajaran yang keempat iaitu tajuk Ciri-ciri Mukmin Berjaya. Pada hari ini kita akan tengok pada unit yang kedua iaitu kefahaman surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Sebelum kita mula, marilah kita sama-sama menadah tangan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pada hari ini kita akan tengok objektif pembelajaran kita. 1.36.3 menyatakan terjemahan ayat. Yang kedua, 1.36.4 menghuraikan ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat dalam ayat. Objektif yang ketiga, 1.36.5 menerangkan salah laku seksual dan akibat hubungan seks luar tabi'i, sumbang mahram. Objektif yang keempat, 1.36.6 merumuskan pengajaran ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun dan menghubungkaitkan dengan kehidupan. Kita masuk kepada kefahaman ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian, sesiapa yang mengingati selain daripada yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara solatnya, mereka itulah yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi itu ialah maksud daripada ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun. Terusnya kita akan pergi kepada huraian daripada ayat tersebut. Dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan
tentang ciri-ciri mukmin berjaya. Ciri-ciri mukmin berjaya. Terdapat 7 ciri mukmin berjaya. Beriman kepada Allah. Okey, yang pertama beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Maksudnya ialah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Okey. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Okey, apa maksud khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat ialah menumpukan sepenuh hati penghayatan solat. Penghayatan solat seperti dari segi bacaan, perbuatan dan juga sebagainya. Okey, ciri yang ketiga, menjauhi perbuatan sia-sia, iaitu perbuatan dan perkataan yang tidak berfaedah. Jadi orang mukmin yang berjaya ini dia menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak berfaedah. Yang keempat, menunaikan zakat. Itu keluarkan sebahagian harta untuk golongan berhak. Yang kelima, menjaga kehormatan diri, iaitu orang mukmin mengelak diri daripada perkara-perkara haram. Yang keenam, jaga amanah dan juga janji. Maksudnya melaksanakan tanggungjawab dalam urusan yang diamanahkan. Dan yang ketujuh, memelihara solat, iaitu solat pada waktunya, menjaga syarat dan juga rukun-rukun solat dengan sempurna. Itu maksud memelihara solat. Jadi ciri-ciri orang mukmin yang berjaya ni kamu perlu ingat, perlu hafal. Nanti dalam peperiksaan akan tanya, apakah ciri-ciri orang mukmin yang berjaya? Jadi untuk senang ingat, Ustaz letak akronim di bawah ni, bijak akronim, iaitu untuk memudahkan kamu hafal, iaitu IKJZKAS. IKJZKAS. Jadi singkatan dia, jadi huraian dia, ingin kami jelajah zoo ketika ada sambutan. Ingin kami jelajah zoo ketika ada sambutan. Ingin, I ni merujuk kepada iman, K merujuk kepada khusyuk, J merujuk kepada jauhi, Z merujuk kepada zakat, K merujuk kepada kehormatan, A merujuk kepada amanah, dan S merujuk kepada solat. Ada 7 ciri orang mukmin berjaya. Jadi tolong ingat, tolong hafal akronim ni, iaitu ingin kami jelajah zoo ketika ada sambutan. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita sambung lagi. Salah laku seksual. Okey, salah laku seksual ni banyak, tapi di dalam buku teks diterangkan 3 sahaja. Difokuskan 3 sahaja. Itu yang pertama, zina. Apakah yang dimaksudkan dengan zina? Iaitu melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah. Melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah. Contoh, pasangan kekasih. Itu kita panggil zina. Yang kedua, sumbang mahram. Sumbang mahram ni melakukan persetubuhan haram lelaki dan perempuan yang haram dikahwini. Kena ingat, yang haram dikahwini seperti apa? Seperti adik-beradik. Yang ketiga, hubungan seks luar tabi'i. Hubungan seks luar tabi'i. Apa maksudnya? Melakukan persetubuhan haram dengan cara bertentangan dengan tabiat semula jadi. Okey, tabiat semula jadi. Contohnya liwat ataupun lesbian. Semula jadi manusia ni Allah ciptakan perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Tetapi hubungan seks luar tabi'i ini dia menyalahi semula jadi norma manusia. Itu maksud dia. Okey, seterusnya Ustaz paparkan ini realiti yang berlaku kepada masyarakat kita pada hari ini. Okey, yang pertama, dalam akhbar Metro bertarikh
11 Februari 2021. Jumpa bayi di depan rumah. Kenapa jumpa bayi di depan rumah? Kerana mereka itu melakukan perbuatan zina. Okey. Akhbar yang kedua, Cosmo 27 Januari 2021 bertajuk Bapa Tiri Durjana dipenjara 1050 tahun. 1050 tahun. Kerana apa? Kerana merogol anak. Ini kita panggil sumbang mahram. Okey. Yang ketiga, yang ketiga ni ialah aplikasi ataupun yang viral pada masa kini, iaitu dalam tidak ada akhbar yang menyebut tentang Sugar Baby. Sugar Baby University in Malaysia. Jadi terdapat aplikasi yang menawarkan perkhidmatan hubungan seks di kalangan warga universiti. Jadi benda ni terbongkar, kita dapat tengok statistik yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jadi sejak akhir-akhir ini perkara ini telah dapat dibanteras, alhamdulillah. Tapi untuk makluman, perkara ini telah berlaku sejak sekian lama. Terusnya kita tengok kepada pecahan mangsa mengikut umur. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar ni, statistik buang bayi. Kalau tengok-tengok daripada 2014 sampailah 2018, setiap tahun lebih kurang kita akan dapat tengok 100 lebih bayi dibuang. Okey, 100 lebih bayi dibuang. Contohnya pada 2018 128, 2017 120, 2016 115, 2015 111, dan banyak lagi. Maknanya setiap tahun ada kes pembuangan bayi. Okey. Terusnya kita masuk kepada bahagian akibat salah laku seksual. Okey. Pertama, menggugat keharmonian masyarakat. Yang kedua, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah. Yang ketiga, menyebabkan gangguan mental dan emosi. Yang keempat, terdedah kepada penyakit fizikal. Ada penyakit seperti penyakit AIDS. Yang kelima, meruntuhkan sistem undang-undang perkahwinan. Okey. Dan akhir sekali kita akan tengok pengajaran ayat. Ustaz baca satu sahaja. Umat Islam hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Jadi sebagai orang Islam, kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan agar kita dapat jauh daripada maksiat ataupun dosa. Baik, untuk penilaian dan juga latihan, ada beberapa soalan yang Ustaz akan paparkan. Okey, soalan yang pertama, cuba ingat kembali apa yang Ustaz bagi tahu. Okey, ciri-ciri mukmin berjaya. Okey, nyatakan ciri-ciri mukmin berjaya. Ada berapa? Ada 7. Okey. Ingat lagi tak akronim yang Ustaz bagi tahu? Okey, Ustaz bagi masa dalam 5 saat. 1 2 3 4 5. Terdapat 7 huruf. Okey. Yang pertama, I merujuk kepada iman kepada Allah. Terusnya apa? Okay. K merujuk kepada khusyuk dalam solat. Seterusnya J, jauhi perbuatan sia-sia. Terusnya Z merujuk kepada zakat. Terusnya K, kehormatan diri. Terusnya A merujuk kepada amanah, dan akhir sekali S merujuk kepada solat awal waktu. Okey, kita harap kamu hafal akronim untuk mengingati ciri-ciri mukmin berjaya. Okey, soalan yang kedua.
salah laku seksual. Okey, apakah salah laku seksual yang ustaz betangkan tadi? Okey, yang pertama apa? Ustaz bagi masa 5 saat. 1 2 3 4 5. Okey, ada 3. Okey, ada 3 iaitu yang pertama zina, yang kedua sumbang mahram, yang ketiga seks luar tabi'i. Okey. Baik, soalan yang ketiga. Okey. Akibat salah laku seksual. Okey, apa akibat dia? Yang ni senang. Okay. Boleh fikirkan dalam 5 saat jawapan dia. 1 2 3 4 5. Okey. Antaranya ialah menggugat keharmonian masyarakat. Lagi mencetuskan pelbagai jenayah. Okey, alhamdulillah kita telah selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz doakan kamu faham, ustaz juga doakan kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.